أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan muslimin muslimat rahimakumullah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan dikekalkan nikmat iman dan amal soleh, dan diri kita diberikan peluang kesempatan berada dalam majlis ilmu lagi pada pagi ini, pagi Sayyidul Ayyam penghulu sekalian. Hari ini kita ada rasa gembira seronok sebab dapat berada dalam majlis ilmu dan berada pula pada penghulu sekalian hari. Semoga diberikan kekuatan untuk kita melakukan perkara-perkara sunat yang disunatkan kita buat pada hari Jumaat. Adalah beberapa amal yang tuan-tuan semua dah maklum, cuma diberikan kekuatan, jangan terabai, terlupa tak buat. Moga-moga dapat buatlah pada hari ini semua yang disunatkan buat sebenar pada hari Jumaat. Dan Alhamdulillah kita menyambung kembali tafsir surah At-Takwir kita, sambungan insya-Allah ayat yang ke-22. Kita berhenti hari itu bila mana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia ni. Allah bersumpah dengan bintang-bintang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang waktu subuh. Allah nak bagi tahu benda yang pasti, benda yang besar, iaitu tentang Quran dan tentang Rasulullah. Dan tentang Quran Allah sebut ayat yang ke-19, innahu laqaulu rasulin karim. Quran ini adalah firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia Jibril alaihissalam. Kemudian kita baca ayat 20 sampai ayat 22, dua ayat cerita pasal sifat Jibril. Sifat Jibril inda dzi quwwah, yang ada kekuatan, ketegasan, inda dzil arsy makin, yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, rapat mulia dengan Allah taala, dekat dengan Allah taala, muta'in, ditaati di kalangan malaikat, di ketua malaikat, amin, orang yang amanah. Ini sifat yang kita juga kena amalkan, kita kena usahakan agar kita boleh ada sifat-sifat ini, sebab kita pun nak bawa Quran juga. Jibril bawa Quran turun kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sifat-sifat Jibril. Kita hidup, kita pun nak bawa Quran juga. Kita nak beramal, nak baca Quran, nak perjuangkan Al-Quran. Jadi kita pun kena ada sifat-sifat macam ni. Sifat tegas, sifat berani, kuat, sifat amanah, dimuliakan, dipandang hebat, jaga maruah imej diri sebagai seorang muslim, mukmin, muttaqin. Jaga imej agar dipandang mulia kerana Allah. Jadi ini disebut kepada kita. Kemudian baru dibawa ayat 8 yang ke-22 tentang orang yang menerima wahyu pula. Tadi tentang yang membawa wahyu Jibril alaihissalam. Maka sambung ayat 22 ini ialah tentang orang yang menerima wahyu tadi. Maka Allah sebut wa ma sahibukum bimajnun. Kita dah baca dah sebahagian masuk ayat ni. Dan sahabatmu, yakni Nabi Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Jadi kum di situ kembali kepada masyarakat Quraisy, orang kafir Quraisy. Allah disebahkan, sandarkan dengan perkataan sahabat kepada kamu. Nabi itu digelar sebagai sahabat kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab dekatnya
Kenalnya orang musyrikin Mekah kenal Nabi SAW rapat, kenal daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dari kecil Nabi duduk Mekah, daripada kecil Nabi duduk Mekah kan, sampailah Nabi dapat wahyu, maka digunakan perkataan sahib. Sahib. Mereka tahu bahawa baginda seorang yang paling bijak, paling sempurna. Yang kita baca kisah, semua orang tahu kisah Nabi jadi ketua dalam perletakan Hajar Aswad. Siapa yang pilih, siapa yang lantik? Mereka lah lantik, mereka pilih. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang paling bijak, al-amin, amanah. Mereka kenal Nabi, maka disebut wa ma sahibukum bimajnun. Ada ayat lain sebut sini, ayat lain yang seumpama ayat ini bila mana dibaca surah Al-A'raf, bila Allah firmankan awala yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah, sahibih, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Tidakkah mereka fikir dan sedar bahawa sahabat mereka Nabi Muhammad itu tidak berpenyakit gila? Tak gila. Mereka duk kata Muhammad gila, Muhammad gila kan? Tak. Mereka sedar tak? Mereka sedar. Jadi di sini nak bagi tahu mereka sedar sebenarnya. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Mereka, adakah mereka tidak terfikir, tahu, sedar bahawa sahabat mereka itu bukannya orang gila? In huwa illa nadhirum mubin. Dia Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan yang lantang, yang jelas. Nadhirun mubin, bagi peringatan. Peringatan tentang syurga neraka, bagi peringatan tentang azab, dosa, pahala, nikmat untuk orang-orang yang beriman, orang yang taat, hidup sebagaimana yang ia diciptakan. Manusia diciptakan hidup sebagaimana diciptakan dalam sebaik-baik kejadian, kan, untuk memikul tanggungjawab bagi khalifah Allah Ta'ala. Sebab tu Allah jadikan kita dalam sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Sebab kita ni nak dijadikan khalifah atas muka bumi manusia. Maka Allah cipta dengan sebaik-baik kejadian, dengan ada keperluan, kelengkapan semua ada, panca indera, tubuh badan, akal, diberikan semua keperluan untuk kita menjadi khalifah atas muka bumi ini. Tapi bila mana manusia tak boleh laksanakan kerja dia, tak laksanakan kerja, dia lantik tapi tak buat kerja. Dia lantik khalifah atas muka bumi tapi tak buat kerja, bahkan menyeleweng daripada kerja dia sepatutnya. Maka Allah kata thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang paling rendah, paling hina, neraka jahanam, masuk neraka jahanam. Kan, surah At-Tin tu ada dua tafsir lah ayat tu, tapi kita ambil satu-satunya. Manusia bila dia tidak laksana kerja dia sebagai khalifah dengan sebaik-baik kejadian Allah cipta dia, dia buat maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah kembalikan masuk neraka asfala safilin, tempat paling hina. Sebab apa? Sebab tidak berfungsi. Jadi di situlah manusia ni datang Nabi bagi inzar, peringatan. Bukan Nabi ni orang gila, walaupun dia cakap benda yang bertentangan dengan masyarakat. Masyarakat semua sembah Tuhan ni banyak. Satu kota Mekah sembah berhala, banyak berhala, banyak Tuhan. Tiba-tiba Nabi datang, Nabi kata Tuhan satu je, akan bertentangan dengan masyarakat, bertentangan dengan apa yang masyarakat buat. Jadi orang gila ni dia buat yang tak sama dengan masyarakat buat. Ya, biasa kan. Jadi kata Nabi gila. Maka Allah jelaskan, mereka bukan tak tahu, mereka tahu kan. Dan lagi sebut sini surah Sabah kan. Surah Sabah, qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, Allah suruh Muhammad cerita, Nabi Muhammad, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, satu je. Nabi datang bawa satu cerita, bukan banyak, satu je. Biwahidah. Apa dia? An taqumu lillahi masna wa furada. Hendaklah kamu, nak kata Nabi, hendaklah kamu menghadap Allah dengan ikhlas. Sembah Allah je, sembah Allah dengan ikhlas. Masna wa furada, berdua-duaan atau bersendirian, tetap kamu dalam keadaan ikhlas. Seorang-seorang ataupun ramai-ramai, duduk sendiri-sendiri, tetap kamu menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Itu je, menyembah, taat, patuh pada perintah Allah Ta'ala. Ya, maknanya tidak buat benda melainkan kerana Allah. Itu namanya ibadah, sembah.
Sama ada kita solat, kita bekerja, kita makan, minum, datang kuliah, dengar kuliah, bagi kuliah, kan, buat kerja masjid, buat kerja sekolah, buat apa-apa sebagai ibu, bapa, anak, suami, isteri, pemerintah, buat kerja kamu tu mesti ikhlas. Baru nama ibadah. Ibadahlah kamu. Maknanya kamu tunduk patuh perintah Allah Ta'ala. Bila kerja tak makan rasuah. Bila ada kuasa tak salah guna kuasa. Bila ngajar betul-betul tak seleweng. Pasal apa? Ikhlas. Ni ibadah ni. Mana boleh ibadah dalam keadaan terima rasuah, buat benda haram. Kalau ada isteri, jaga anak. Didik betul-betul, bukan tinggal aja. Pasal apa? Ni ibadah ni, kena ikhlas. Takkan nak buat benda haram. Dia faham gitu. Dalam keadaan masna wa furada, duduk berdua-dua, ada ramai orang sekalipun, atau kamu duduk seorang-seorang, tak ada orang tahu, kamu seorang aja tahu, tapi kamu tetap ikhlas. Thumma tatafakkaru, kemudian hendaklah kamu berfikir. Kata Allah Ta'ala melalui Nabi kata, thumma tatafakkaru, kemudian kamu hendaklah berfikir. Fikir, tafakkur, berfikir, tafakkur, tentang perintah-perintah Allah, tentang diri kamu, tentang ancaman Allah Ta'ala, semua tentang nikmat-nikmat Allah. Duduk cuba untuk termenung fikir yang sekali. Kan kita masalah sebab kita tak berfikir. Buat langgar je, lepas tu baru tanya khabar, kan. Tak fikir sebelum buat. Kalau fikir sebelum buat, banyak benda kita tak buat, kan. Banyak benda tak buat sebab kita fikir dulu. Nanti kalau saya buat gini jadi gini, banyak masalah timbul, banyak plan A, plan B, plan C. Akhirnya tak buat kerja, kan. Jadi kalau orang yang faham, dia fikir, kalau buat gini neraka ni sakit, seksa, azab, ni syurga. Tapi kalau aku tak ikhlas, tak dapat benda, penat je buat. Yang baik aku ikhlas, kan. Nak pakai tudung, kalau tak pakai tudung nanti dosa. Kalau pakai tudung tak ikhlas, tak dapat pahala. Baik aku ikhlas, akhirnya pakai tudung ikhlas. Ceritanya kita fikir. Sebab dia fikir. Yang tak fikir masalah, main hentam je, kan. Kemudian bila timbul masalah baru dia termenung. Kita patut merancang. Nak balik kampung pun kita merancang, kan. Waktu PKPP ni kita rancang nak balik kampung macam mana. Terancang, mana ada orang pergi langgar je dalam bab dunia. Ni bab dunia, kita nak pergi akhirat, takkan nak langgar gitu je. Ada panduan-panduan Allah hantar Rasul, hantar Quran, kan. Jadi fikirlah. Bila kamu fikir, dan kamu menyedari bahawa Muhammad itu, thumma tatafakkaru ma bisahibikum. Tengok Allah guna perkataan sahabat lagi dalam ayat ni pun. Nak cerita dekatnya Nabi Muhammad dengan masyarakat Quraisy. Dekatnya Nabi Muhammad dengan masyarakat Quraisy, tapi dalam keadaan dekat tu pun tak boleh nak beriman. Sebab dia ada dah prasyarat untuk dapat iman. Dia semua ada prasyarat. Ada syarat-syarat dia. Nak dapat bantuan pun ada syarat-syarat dia. Bukan semua main dapat je. Ada syarat dia. Jadi nak dapat iman, benda paling besar, benda paling bernilai yang boleh menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka, mesti ada syarat-syarat, kan. Mereka tak nak berfikir, tak ada sifat khuduk, tak ada sifat rendah diri, nak dapat hidayah macam mana, iman macam mana. Fikirlah. Bila kamu fikir tentang Nabi SAW, tentang benar Nabi, sifat Nabi, baik Nabi ni, tak ada kepentingan Nabi ni, kamu tahu bahawa ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kamu tu bukannya orang gila, tak ada penyakit gila, kan. In huwa illa nadhirul lakum, dia hanyalah pemberi peringatan kepada kamu, bukan dapat gaji. Ustaz dapat gaji ngajar, kan. Nabi bukan dapat gaji. Ada dapat elang bulanan sebagai Nabi, sebagai Rasul? Tak ada. Tok Ketua dapat elang, ustaz dapat elang ngajar. Nabi tak dapat elang, tapi buat kerja juga. Buat kerja untuk apa? Pasal dia sayang umat dia, tugas dia. Dia pun buat, tak ada kepentingan apa pun, kan. Kita sekarang banyak kepentingan, tu pun kita dengar. Nabi ni tak ada kepentingan, dia buat kerja. Nabi Allah lantik buat kerja, ambil manusia supaya tidak masuk neraka. Sembah Allah Ta'ala. In huwa illa nadhirul lakum, tidak hanya saja dia Nabi SAW cuma pemberi peringatan kepada kamu, bagi peringatan, bayna yaday azabin syadid, peringatan kepada kamu sebelum kamu berhadapan dengan azab yang keras. Azabin syadid, nanti kalau kamu ingkar ni, nanti kamu akan pergi ke alam akhirat, kamu banyak benda masalah, musibah, azab yang kamu hadapi. Maka Nabi datang awal, Allah datang bagi peringatan agar kamu dapat
ambil tindakan yang menyelamatkan kamu daripada azab tersebut. Itu kan Nabi kan. Jadi itu beberapa ayat lain yang guna perkataan sahib, rapatnya Nabi dengan di pandangan masyarakat Quraisy. Ada satu cerita tentang baca dalam kitab tafsir Ibn Katsir kan. Sekarang tafsir Ibn Katsir kan banyak ada terjemah semua kan. Ada satu cerita bagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pergi pernah dengar satu duduk belakang Nabi, dia dengar waktu dia belum Islam. Dia dengar Nabi surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Dia dengar sampai dia kata apa? Tertarik dia dengan bacaan Nabi sampai dia kata apa? Ini dia ni seorang penyair ni sebab sedap sangat dengar ni. Nabi ni seorang penyair, Muhammad ni seorang penyair, dia kata. Tukang syair. Sedap sangat ayat susun ni kan. Jadi sampailah bila dia kata gitu, Nabi sampai ayat seterusnya Nabi baca innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Qalilan ma tu'minun. Nabi baca sesungguhnya Quran itu ialah wahyu untuk rasulnya yang mulia. Qaul rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin. Bukanlah dia tu Muhammad tu seorang penyair. Dia jawab balik apa yang terlintas dalam hati Umar duduk belakang dengar Nabi baca Quran tu, dia Nabi jawab balik. Bila Nabi kata, Umar kata ini penyair ni, tukang syair ni, sedap sangat baca ni, Allah jawab melalui firman ni dalam ayat surah Al-Haqqah juga, wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Sikit sangat orang beriman. Bukan syair, dia bukan penyair, dia Nabi, dia Rasul kan. Maka orang kata oh ini tukang sihir ni, dukung ni, tok dukung, tukang tilik ni, kahin. Maka Allah sambung wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Bukan tukang tilik, bukan tok dukung, tapi tak ramai orang yang ambil peringatan. Ini semua manusia. Dia sebab tu Umar dengar tu, Umar rasa dia rasa sentak kan, ada perasaan. Dia tak rasa nak marah, dia tak rasa nak marah, dia rasa macam betul, macam seronok. Itu sebab tu antara prasyarat Umar ni dia dapat hidayah. Dia tak ada perasaan dendam, perasaan marah, perasaan berontak. Dia dengar Quran, dia rasa macam seronok. Cuma dia tak beriman lagi masa tu, tak beriman lagi kan. Ni cerita Umar. Sampai Umar kata ni tukang syair ni tukang dukung ni. Tapi taklah, bukan Nabi. Dalam surah Ad-Dukhan dia ambil satu ayat surah Ad-Dukhan lagi. Firman Allah Ta'ala dan surah Ad-Dukhan. Maksud sini, bagaimana mungkin mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi peringatan, tetapi kemudian mereka berpaling daripadanya. Berpaling maknanya tak nak dengar. Berpaling tak nak dengar peringatan Nabi SAW. Malah mereka berkata dia, yakni Muhammad, seorang yang menerima ajaran dari orang lain. Nabi pun dapat belajar daripada orang lain. Ni tuduhan-tuduhan ni bukan benda baru, benda lama dah, zaman berzaman dah, benda zaman lama. Ulang balik, recycle je. Kalau dia kata Muhammad dia belajar dengan orang lain, kemudian Muhammad membuat rumusan kesimpulan keluar Quran, itu bukan benda baru, bukan hujah, bukannya alasan baru. Benda dah lama, cerita zaman Nabi turun ayat Quran, cuma kita tak tahu, tak baca pun tak faham. Itu yang kata ada orang kata gini, benda lama dah, ulang dia cycle kan. Kata Muhammad ni belajar dengan ahli kitab, belajar kitab Taurat, belajar kitab-kitab lain, kemudian buat Quran, dengar daripada orang lain. Dan tidak siuman kata Nabi Muhammad ni gila. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi bawa ni tak sama dengan apa yang kita amal, walaupun yang dia buat itu salah kan. Dia bertentangan dengan kebiasaan. Sedangkan betul yang biasa itu tak betul kan. Kita kena betulkan yang biasa kan, biasakan yang betul. Kalau yang biasa tak betul, kita betulkan ikut syariat lah, melalui jalan yang betul, cara yang betul. Jangan yang nak membetulkan tak betul juga. Jadi itu ayat surah Ad-Dukhan. Mereka menuduh Nabi ni gila. Menuduh Nabi ni gila.
Kemudian Allah firman surah yang ayat yang ke-23, cerita pasal tu, habis cerita pasal Muhammad ni rapat dikenali oleh orang musyrikin Mekah, tapi mereka tetap enggan beriman dengan Nabi SAW. Adalah sifat-sifat kesombongan, kepentingan duniawi pun ada, kepentingan politik apa, kepentingan ekonomi, banyak kepentingan, tak nak beriman. Melainkan orang yang letak kepentingan kebenaran nombor satu, dia nakkan kebenaran, dia sanggup dia tolak kepentingan-kepentingan lain, maka dengan senang dia boleh beriman. Dengan senang dia boleh beriman sebab dia nak kebenaran. Maka Islam tu benar, maka dia boleh beriman lah, sebab dia letak benar tu nombor satu. Kalau dia letak kepentingan duniawi nombor satu, susah nak beriman. Kepentingan politik nombor satu, susah nak beriman. Nanti yang kuasa dapat kat Muhammad, dia kata kita selama ni kita yang kuasa. Bila Nabi Muhammad dia Nabi, kita declare dia Nabi, kita yang kuasa lah. Dia letak kepentingan kuasa dia, kita boleh beriman lah. Orang ekonomi, habislah kepentingan ekonomi. Orang yang pentingkan status bangsawan, habislah kita. Selama ni kita buat salah tak kena tindakan. Bila masuk Islam, beramal dengan agama Muhammad, kalau buat salah kita pun kena tindakan sama dengan orang biasa. Tak boleh. Ini dia tak nak tindakan yang sama. Dia tak nak ada keadilan yang betul. Dia nak dia dilayan dengan cara yang macam yang buat salah pun tak apa sebab bangsawan. Dia nak macam tu. Maka bila masuk Islam tak boleh. Engkau bangsawan ke tak bangsawan, buat salah kena tindakan. Dia tak nak. Itu yang tak nak terima Islam. Jadi kita ini sebab tu Nabi sebut ada hadis ni, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia ikut apa yang aku bawa. Apa yang aku bawa datang, hawa nafsu dia ikut. Kalau tak boleh ikut hawa nafsu manusia, kita tak boleh ikut apa yang Nabi bawa datang, memang tak boleh beriman. Bahkan kalau beriman pun tak sempurna iman. Kalau beriman pun tak sempurna iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu. Dah beriman dah, tapi Nabi sebut tidak beriman sebab ayat hadis ni Nabi tuju pada orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, orang Islam lah. Dah beriman dah, tapi tetap tak sempurna. Sebab apa? Selagi mana kamu tidak meletakkan hawa nafsu kamu tab'an lima ji'tu bi, ikut apa yang aku bawa datang. Maknanya kena hawa nafsu duduk belakang, hawa nafsu jadi makmum, iman jadi imam, baru boleh beriman dan boleh sempurna keimanan. Kalau kamu tetap lagi nak raikan nafsu kamu, nak beriman juga tapi rai nafsu lagi, maka iman kamu tak akan sempurna. Macam orang kafir, musyrikin Mekah, dia bukan tak tahu Nabi betul, dia tahu, tapi tak langgar juga. Macam orang bawa kereta, traffic light, bukan tak tahu merah, nampak merah tapi langgar juga kan. Dia tahu, bukan tak tahu. Jadi orang kafir musyrikin Mekah tahu tapi langgar juga. Lepas tu kita jangan pelik. Jangan kita pelik, kenapa dah orang ni dah tahu gini lawan juga agama, lawan Islam juga, belajar agama lawan Islam kan. Pasal benda dah berlaku lama dah, tak perlu pelik lah kan. Cuma kita bersyukur bila mana kita tak terlibat. Kita pun kata alhamdulillah kita tak terlibat. Kita boleh lagi nak beramal dengan agama, kita membenarkan apa yang agama benarkan kan. Kita menyalahkan apa yang agama salahkan. Jadi ini baca Quran kita kena kaitkan dengan semasa kita, sebab kita nak beramal dengan apa perintah Allah. Maka Nabi macam-macam orang kata, sedangkan Nabi ni manusia paling baik sekali dalam makhluk Allah Ta'ala. Daripada hari pertama penciptaan makhluk ni sampai kiamat, Nabi Adam lah, Nabi Muhammad lah makhluk yang terbaik. Itu pun orang kata macam-macam. Jadi kalau kita orang kata gila sebab nak bawa agama, janganlah tisu sangat, hati sedih sentak terus diam. Orang kata gila, saya suruh dia semayang, dia kata engkau ni nyibuk betul lah gila, itu sentak, diam, sedih, nangis, tisu, hati tisu. Tak payah. Sebab apa? Nabi lagi teruk, kita dengan Nabi, kita ni berapa sangat. Jadi itu motivasi. Kalau kamu nak bawa agama, jangan mengharapkan orang nak hamparkan pemadani merah, orang nak raikan berkompang. Jangan harap orang berkompang lah nak cerita buat agama ni kan. Tak salah silap kena tembak, bukan berkompang kan. Kalau kamu nak berdanduk mungkin berkompang. Jadi ceritanya bawa kerja agama, tengok sirah, tengok para sahabat, tengok Nabi, sebaik-baik manusia dan sahabat sebaik-baik generasi pun menghadapi kesukaran dan ditolak oleh ramai manusia. Kita kena faham itu, barulah ada kekuatan. Tak malu, tak segan bawa cerita-cerita agama. Kemudian Allah bawa dalam ayat yang ke-23
cerita tentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Nabi ni. Nak cerita betul yang Nabi Muhammad ni dapat Quran daripada Jibril. Nabi dapat Quran daripada Jibril. Allah bawa ayat yang ke-23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Mula-mula Allah kata Nabi Muhammad bukan orang gila. Kan? Kamu pun tahu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi dapat wahyu daripada Jibril. Dan Nabi ni kata Allah Taala, sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Ra'ahu, lihat. Kita tengok Jibril dah. Betul lah Nabi Muhammad terima wahyu Jibril. Bahkan bukan setakat terima, dia tengok Jibril. Dia nampak Jibril. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Menerangkan ayat ini menerangkan perihal bahawa Nabi SAW telah melihat Jibril dengan jelas. Ra'a, tengok kan, nampak kan Jibril dengan jelas dalam bentuknya yang asal. Bila bawa bentuk asal Jibril ni, dia ada 600 sayap. 600 sayap. Kita pun beriman je lah setakat tu. Tak perlulah nak cari sayap macam mana. Sayap tu apa? Yang kita faham sayap tu, kita terjemah sayap tu ni lah. Sayap kapal terbang, sayap nyamuk, sayap burung, macam-macam jenis sayap. Pemain sayap, saya pemain sayap kiri. Habis tu awal terbang ke sayap? Guna je. Istilah banyak maksud. Maka kita tak boleh terjemahkan sayap tu macam sayap. Tak boleh. Kita beriman je lah. Macam mana kita jangan biar kita fikir. Tak boleh fikir benda gaib. Kita pun beriman tak fikir pun macam mana istilah tu kan, sebab dia banyak maksud. Tak sama penggunaan dia, penggunaannya tak sama, bergantung kepada situasi dan orang. Saya pemain sayap, tapi saya tak ada sayap. Ni sayap kapal terbang, ni sayap helikopter, ni sayap nyamuk, sayap burung elang, sayap malaikat. Kita pun nak fikir, jangan fikir lah. Itu yang orang buat filem sayap malaikat dengan sayap burung pati dekat belakang dua kepak tu. Buat filem orang putih. Kan? Malaikat aja ada sayap burung pati kat belakang dua. Terbang itu. Kan? Kita tak boleh fikir. 600 sayap diceritakan kepada kita. Siapa cerita? Nabi cerita. Nabi cerita, kita nak kata apa? Kita pun amanna, beriman lah. Sebab kita orang beriman. Kita beriman lah. Kan? Ada 600 sayap. Kita pun pegang 600 sayap. Kita pun tak fikir dah sayap macam mana, sayap apa, tak fikir kan. Berada di ufuk matahari sebelah timur, di mana Rasulullah dapat mengetahui secara langsung, spontan Nabi tahu bahawa ia malaikat. Nabi tengok, Nabi tahu dah malaikat yang mewahyu kepadanya, bukan syaitan yang direjam, bukan syaitan, malaikat. Nabi tahu. Kan, ada satu hadis yang kita biasa dengar dalam peristiwa Nabi dapat wahyu kan. Hadis Nabi cerita, kata selepas Nabi terputus wahyu lama, tak dapat wahyu, turun dapat wahyu al-alaq tu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu lama tak terputus wahyu, Nabi tak dapat wahyu sampai Nabi rindu. Kenapa tak dapat kan? Lama terputus wahyu. Maka Nabi pun pergi balik ke naik bukit Gua Hira tu kan. Maka Nabi kata bainana ana amshi iz sami'tu sautan minas sama. Bila aku berjalan tu, tiba-tiba aku dengar satu suara di langit, kata Nabi. Aku dengar suara di langit. Kita baca hadis, ada hadis cerita bab zahir, ada hadis cerita bab zat gaib, cerita peristiwa gaib, alam gaib. Nabi cerita alam gaib, alam malaikat, alam gaib. Jadi bila kita baca hadis-hadis yang cerita tentang perkara gaib, ayat-ayat yang cerita tentang perkara gaib, kita kena beradab lah, kita kena faham lah bahawa kita dituntut untuk beriman. Dituntut untuk beriman, bukan dituntut untuk mengetahui kaifiat, caranya, hakikatnya, bukan. Sebab kita tak mampu. Kita tak mampu mengetahui hakikat, kaifiat benda tersebut. Kita dituntut beriman, itu tuntutan. Tapi kalau kita cerita ayat pasal sembahyang, kita dituntut untuk faham hakikat sembahyang, cara sembahyang, pasal kita nak sembahyang, nak solat. Cerita pasal aurat, kita dituntut untuk belajar faham aurat tu apa, cara tutup aurat macam mana. Kita dituntut laksanakan. Tapi bab gaib, alam gaib, cerita bab alam gaib, kita bukan dituntut untuk memahami hakikat, kita dituntut untuk beriman. Kita pun beriman dah, settle dah, alhamdulillah, settle. Nak beriman bukan senang, nak percaya bukan senang.
kan? Percaya yang mutlak pula tu, tak boleh main sipi-sipi sikit-sikit je. Maka ni tuntutan. Ni cerita hadis ni cerita pasal alam gaib. Pasal apa? Melibatkan malaikat Jibril. Malaikat gaib, kan? Maka nak kata Nabi, bainana ana amshi iz sami'tu sautan, bila mana aku sedang berjalan tu, aku dengar satu suara minas sama', daripada langit, farafa'tu basari, maka aku angkatlah pandangan aku. Bila dengar suara, kita angkat pandangan. Macam kita lah duduk berjalan, tiba-tiba dengar accident, gedegum, kita pun pusing. Wah, accident rupanya. Jadi Nabi ni, kan, jalan-jalan Nabi dengar suara kat langit, Nabi pun angkat, farafa'tu basari, aku angkat pandangan aku, tengok langit. Faizal malakul ladzi ja'ani bi Hira, maka aku nampak malaikat yang telah mendatangi aku semasa di gua Hira. Aku tengok malaikat, aku tahu dah, Nabi tengok, Nabi tahu dah, inilah malaikat yang mendatangi Nabi di gua Hira. Nabi kata, aku tengok, kan, jalisun ala kursiyyin, duduk atas kursi. Allah pun, Nabi kata kursi. Kita pun jangan nak bayangkan kursi macam mana, kan? Tapi dia kan duduk atas kursi, bainas sama'i wal ard, menutupi langit dan bumi, di antara langit dan bumi, terapung, kan, antara langit dan bumi, duduk atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka aku terperanjat, aku terkejut. Faraja'tu, maka aku lari balik rumah. Jumpa dengan isteri dia Khadijah. Dia cakap, fakultu, cakap Khadijah, zammiluni, selimutkan aku, kan? Turunlah ayat, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun bagi peringatan. Ini ayat kisahnya. Nak ceritanya apa? Nabi tengok Jibril alaihissalam, bukan khayalan. Nabi tengok dengan mata Nabi, bukan khayalan, bukan tengok main fikir-fikir pejam mata, tak ada. Nabi tengok Jibril. Bila Allah buka hijab, nampaklah. Kita ni tak nampak sebab tutup hijab je. Hijab ditutup, tak nampak dah, kan? Bila kita buka, nampaklah. Allah buka hijab, nampak. Bukan benda tak ada, benda ada, tapi sebab tak nampak, sebab ditutup hijab, tak nampak. Coronavirus ada ke tak ada? Tak nampak pun, kan? Kalau nampak guling-guling kat situ, tak ada orang pergilah, kan? Tu guling-guling coronavirus, virus corona kat situ, mana orang pergi? Orang tak pergilah. Tak nampak, yang pergi lah. Ada ke tak ada? Ada. Siapa kata ada? Yang kata adanya, yang ada autoriti siapa? Pihak kesihatan lah. Yang ada autoriti, pasal dia buat virus ni, yang tahu ada tak ada doktor ya. Bukannya ustaz. Bukan ustaz. Kalau ustaz kata tak percaya, ustaz kata tempat tu ada virus tu, tak percaya ustaz. Tapi kalau doktor yang kata tempat tu ni ada virus ni, penyakit berjangkit dengan cara macam ni, kita percaya sebab dia bidang dia, kan? Mana kata tak ada, saya tak nampak pun, tak pernah terlanggar pun. Kalau ada, tak boleh kata lah, benda tu ada, cuma tak nampak. Maka malaikat ada. Siapa kata malaikat ada? Nabi SAW. Nabi itu siapa? Rasul Allah, utusan Allah. Maka nak kata apa? Maka kita diwajibkan beriman, membenarkan, kan? Jadi itulah pada pagi ini sampai ayat 23. Nak betulkan pandangan orang musyrikin Mekah ni, nak menempelak balik mereka tak nak beriman dengan Nabi. Maka Allah ingatkan, kamu kenal Nabi itu siapa? Sahibikum, sahabat kamu dengan kenal. Kamu kenal dia tu orang macam mana, kan? Tapi kamu tetap mendustakan. Kemudian dicerita lagi bahawa Nabi ni bukan setakat terima wahyu, Nabi tengok Jibril ni. Nabi tengok, bukan main dengar-dengar gitu, tak dengar orang, tak nampak orang, tak. Nabi bukan tak nampak orang, Nabi nampak, Nabi tengok. Ayat yang ke-20, yang ke-23. Sebab tu dan surah An-Najm dia ambil sini. Kalau kita baca perbahasan tentang berapa kali Nabi tengok Jibril, ada pandangan mengatakan 2 kali, kan? Memang 2 kali ya. Yang mengatakan pertama masa itulah tengok dalam bentuknya yang asal, bukan dalam bentuk lain, bentuk manusia, lelaki, dalam bentuk asal dia. Kita tak tahu bentuk asal malaikat ni macam mana. Iblis pun tak tahu bentuk asal ni macam mana. Kaki, tangan, muka, hidung, telinga macam mana tak tahu. Yang berupa pocong tu berupa je, kan? Setan, jin, bentuk asal jin macam mana tak tahu. Dia berupa, dia langsui tu, itu langsui je berupa, dia nampak, kan?
Bentuk asal dia tak tahu. Malaikat bentuk asal tak tahu, tapi Nabi pernah tengok malaikat Jibril dan bentuk asal dia 2 kali. Kan? Yang pertama waktu tadi ayat hadis yang kita baca tadi, waktu Nabi nak pergi ke Gua Hira tu. Kan? Yang kedua dalam surah An-Najmi. Ada sebut sini surah An-Najmi. InsyaAllah kita baca nanti pertemuan yang akan datang dalam surah An-Najmi ini. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a, hatinya sekali-kali tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi tengok Jibril kali yang kedua, insya-Allah kita baca nanti agar yakin kita dengan Nabi SAW sebagai seorang rasul. Sebab Nabi ni, kalau kita yakin Nabi seorang rasul, kita akan yakinlah bahawa Quran tu kalam Allah. Orang yang tak yakin Nabi rasul, tak yakinlah Quran, tak yakin Quran, tak yakin rasul. Betul, dia berkait, saling berkait. Jadi keyakinan kita ini perlu di-upgrade tiap-tiap kali dengan perbanyakkan amal ibadah. Perbanyakkan amal ibadah, perbanyakkan ketaatan, tinggalkan maksiat. Itu cara nak tingkatkan iman dan keyakinan kepada perintah kepada Allah Ta'ala. Kemudian banyakkan membaca Quran, belajar ilmu, berdampingan dengan para ulama, orang baik-baik, tinggalkan kawan yang bermasalah, yang jahat-jahat. Kan? Itu cara nak tingkatkan iman. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Memang tu dah cara dia. Kalau awak malah beramal ibadah tapi nak suruh makin beriman, tak betul lah. Kena banyakkan amal ibadah, dalam keadaan betul, dipandukan ilmu. Maka kena belajar, bukan main buat aja, kena belajar. Berkawan dengan orang baik-baik, kan? Kawan dengan orang yang nak masuk syurga. Sebab kita nak masuk syurga, kita kena kawan dengan orang yang nak masuk syurga. Jangan berkawan dengan orang yang nak masuk neraka. Kita nak masuk syurga tapi berkawan dengan orang nak masuk neraka, memang tak betul. Masalah, kan? Nak pergi Kuala Lumpur tapi naik bas pergi ke Johor Bahru, memang tak sampai. Tu salahkan orang yang bawa bas pula. Kenapa bawa bas pergi Johor Bahru? Saya nak pergi JB. Awak dah salah. Awak naik bas saya, naik bas sana lah. Betul tak? Dia salahkan driver bas. Dah masuk neraka, dia salahkan kawan-kawan dia salahkan orang lain. Kan? Tapi kita fahamlah, moga-moga Allah bantu kita, kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba-Nya yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita berdampingan dengan Al-Quran. Moga-moga Quran sentiasa menjadi pegangan kita dan kita sentiasa suka untuk membaca Al-Quran dan memahami perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله.